Allah katanya, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah salah satu bukit yang kasih kepada kami dan juga kami kasih kepada dia. Dan juga bukit Uhud ni juga adalah salah satu bukit yang Rasulullah banding dengan pahala orang yang solat janazah. Bagi siapa yang sembahyang janazah, dia akan dapat pahalanya besar seperti bukit Uhud. Kadang-kadang kalau kita tak pernah datang di sini, tak pernah tengok bukit Uhud dengan mata kita sendiri, kita tak tahu pahala orang yang solat jenazah itu besar macam mana. Tapi kadang setengah orang tu salah faham. Peperangan Uhud berlaku perang di atas bukit ke? Bukan di atas bukit. Sebab namanya peperangan Uhud kerana tempat berlaku perangnya di kaki bukit Uhud, di kawasan tepi-tepi bukit Uhud. Sebab itulah nama peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni peperangan yang kedua dalam Islam, berlaku pada tahun 3 Hijrah. Sekarang ni tahun 1441. Dan bermaknanya perang Uhud dah lepas dalam 1438 tahun lebih kurang berlaku perang Uhud. Dia bukan berlawan seorang sama seorang dengan Abu Jahal. Kalau dia berlawan seorang sama seorang dengan Abu Jahal, mungkin dia tu kalah. Sebenarnya Abu Jahal dia berlawan dengan orang lain. Dia berlawan dengan dua orang-orang muda, tapi dia tu belum mati lagi. Dia belum mati lagi. Ketika tentera kafir kalah, Rasulullah suruh siapa? Suruh Abdullah bin Mas'ud ni lah pergi cek. Rasulullah kata, kamu cuba pergi cek para orang kafir yang di kawasan medan perang tu. Sekiranya ada yang belum mati lagi, bunuhkan, biarkan mati. Dia pergi cek, tengok, tiba-tiba jumpa siapa? Jumpa Abu Jahal tengah koma. Dia tengah koma semasa tu, dekat nak mati dah. Maka terus dia boleh bunuh, selalu dah potong kepala Abu Jahal, bawa kepala Abu Jahal kepada Rasulullah. Sebab itulah dia boleh bunuh Abu Jahal. Maka sekarang kita sudah sampai ke medan perang Uhud. Di sebelah kiri kita kesemua itu adalah kawasan medan perang Uhud, dan juga masjid yang ada sebelah kiri kita namanya Masjid Sayyid Asy-Syuhada, Sayyidi Syuhada, ataupun makna dia masjid ketua orang mati syahid. Kerana di kawasan masjid ini adalah kawasan tempat yang Sayyidina Hamzah mati. Sebab itulah dia binakan masjid ni namanya Masjid Sayyidi Syuhada, kerana yang digelarkan Sayyidi Syuhada iaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah apabila dia mati, dia digelarkan nama Sayyidi Syuhada. Tapi ketika dia hidup, Rasulullah gelarkan dia namanya Asadullah, singa Allah Ta'ala. Nanti insya-Allah kita akan turun pada kereta, pergi di tepi pagar di belakang kita. Kerana makam para sahabat yang mati syahid semua ada dalam pagar tu. InsyaAllah kita nak bagi salam dan juga berdoa bersama insya-Allah. Bagi salam doa di pagar. Fokus halal, fokus halal, fokus halal, fokus halal. Fokus halal, fokus halal. Dah lupa 300 tu perang Badar. Perang Uhud 1000.
Nampak lupa nak ulang gaji sekali lagi. Ulang balik. 1000. Tentera Islam pada asalnya ketika kumpul di Madinah 1000 orang. Tapi apabila keluar pada Madinah, mari di Uhud ni, sebelum nak sampai di Uhud, tiba-tiba kurang 300 orang. Dia patah balik semula. Kalau 300 orang tu dia ikut orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Kan? Abdullah bin Ubay bin Salul ni lah bawa tentera 300 orang patah balik ke Madinah semula. Jadi tentera Islam yang masih lebih lagi yang akan ikut bersama, tetap bersama dengan Rasulullah, iaitu 700 orang. Maka 700 orang tu kalau kita kira berlawan dengan tentera kafir, berapa orang tentera kafir? 3000. Bermaknanya seorang orang Islam nak berlawan dengan orang kafir mungkin dalam 4 orang. Kan? Bukan dia senang 4 orang, seorang berlawan dengan 4 nak dapat kemenangan ni. Tapi mereka semua tetap akan bersama dengan Rasulullah walaupun apa-apa berlaku di atas diri mereka. Maka apabila tentera para sahabat semua 700 orang sampai di sini, Rasulullah bagi tenteranya jadi 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama para sahabat yang bawa pedang yang akan berlawan dengan tentera kafir di kawasan medan perang, 650 orang. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua iaitu kumpulan tentera pemanah. Maka tentera pemanah ni Rasulullah suruh naik tunggu di atas satu bukit. Bukit tu bukit pemanah. Pada asalnya, mana bukit mana? Sikit ada orang naik tu. Pada asalnya bukit itu namanya Jabal Ainai, Bukit Ainai. Tapi sekarang ni kalau tanya kata bukit Jabal Ainai di mana? Kebanyakan orang tak kenal. Kalau kata Jabal Rumah di mana, orang kenal. Karena selepas pada perang Uhud, bukit ni diterkenalkan satu nama lagi iaitu Jabal Ar-Rumah. Di Mekah di Arafah tu Jabal apa? Ar-Rahmah. Rahmah di sini rumah, bukit pemanah. Maka kerana Rasulullah suruh tentera pemanah 50 orang naik tunggu di atas bukit tu. Maka Rasulullah pesan kepada tentera pemanah semua 50 orang tu jangan turun daripada bukit pemanah. Sama ada kita dapat kemenangan ataupun kekalahan. Walaupun tengok jenazah tentera Islam yang mati syahid ada di kawasan medan perang, jasad mereka, badan mereka dipatut dimakan oleh burung sama sekalipun, jangan turun pada bukit pemanah. Ini lebih kurangnya pesanan Rasulullah kepada para sahabat tentera pemanah 50 orang. Maka berlakulah perang pada tahun 3 Hijrah, pada tengah-tengah bulan Syawal pada hari Sabtu sebelah pagi. Apabila berlaku perang, tentera Islam yang 700 orang dengan tentera kafir yang 3000 orang, tiba-tiba tentera Islam yang 700 orang itu dapat kemenangan. Kerana apabila tentera kafir datang nak serang tentera Islam yang tentera pemanah itu panah turun. Jadi membawa kepada tentera musyrikin tu tak berjaya nak serang orang Islam. Apabila dia tak berjaya, dia patah balik, lari daripada medan perang. Tapi ketika mereka lari daripada medan perang tu, mereka tinggal harta benda banyak di kawasan medan perang. Maka harta benda boleh dikatakan harta benda yang berharga. Kalau macam pedang sarut dengan emas. Mana tak berharga, hargalah. Maka tentera pemanah 50 orang tu apabila mereka tengok harta benda banyak di bawah, kita kena ingat bahawasanya tentera pemanah semua itu adalah manusia biasa macam kita. Bukan malaikat, bukan nabi dan juga bukan rasul. Apabila manusia biasa macam kita, iman mereka ada menambah dan juga ada kurang. Dan juga mereka ada hawa nafsu dan juga mereka diganggu oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Mereka turun daripada bukit pemanah dengan tanpa izinan Rasulullah. Kerana mereka sangka kata tentera musyrikin semua sudah pergi jauh. Sebab itulah mereka turun. Mereka turun supaya apa? Nak kumpul harta benda ke satu tempat. Bukan untuk nak bubuk harta benda ambil untuk bilik mereka. Supaya nak kumpul harta benda ke satu tempat. Kerana kalau kita selalu baca buku sejarah, apabila setiap perang, apabila boleh harta rampasan perang, Rasulullah akan bagi sendiri apabila akhir sekali selepas pada perang. Bagi dengan cara yang adil. Maka dengan sebab itulah mereka turun supaya nak kumpul harta benda satu tempat. Kerana mereka sangka kata tentera musyrikin sudah pergi jauh. Tetapi tidak. Ada satu kumpulan lagi iaitu kumpulan tentera kuda yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid saya rasanya semua kenal. Dia adalah seorang yang bijaksana berkenaan dengan perang dan juga dia tak pernah kalah perang semenjak dia hidup. Maka Rasulullah gelarkan kepada dia apabila dia masuk Islam iaitu Saifullah. Hadiah? Pedang Allah Ta'ala. Nanti saya kata ada hadiah baru jawab. Kalau tak ada hadiah senyap dulu. Pedang Allah SWT. Maka semasa tu dia tak masuk Islam lagi. Dia masih menjadi orang kafir lagi. Dia menjadikan sebagai ketua tentera kuda pihak orang kafir 300 orang.
Maka dia inilah bawa tentera kuda 300 orang datang serang kali yang kedua di dalam hal keadaan orang Islam beralik ke harta benda di kawasan medan perang. Maka dengan sebab itulah membawa kepada tentera Islam tak dapat nak menahan ke atas serangan kali yang kedua. Maka dengan sebab itulah membawa kepada tentera Islam mati ramai sampai ke 70 orang. Sebenarnya 70 orang ni adalah bilangan yang masyhur, yang terkenal kan, 70 orang. Sebenarnya ada riwayat yang lain katanya sampai ke 100 lebih para sahabat yang mati ke medan perang Uhud. Maka semua pada asalnya makam para sahabat yang mati syahid ke medan perang Uhud ni kan, semua pada asalnya ada serata tempat di kawasan medan perang Uhud. Di depan kita semua adalah medan perang Uhud. Makam para sahabat yang mati syahid ada semua serata tempat di kawasan medan perang Uhud. Itu pada asal. Maka selepas pada perang Uhud, dah berpuluh-puluh tahun. Di sini dah khilaf. Setengah pendapat katanya 40 tahun lebih selepas pada perang Uhud. Satu pendapat ulama lagi katanya 400 tahun lebih. Iaitu di antara kerajaan Umayyah dengan kerajaan Abbasiyah. Kan? Khilaf di antara dua itu. Berlaku apa? Berlaku banjir besar. Apabila berlaku banjir besar, membawa kepada jenazah semua itu, para sahabat yang mati syahid yang medan perang Uhud ini tertimbul. Jenazah mereka tertimbul. Apabila tertimbul keluar naik, maka mengikutnya kalaulah jenazah orang yang mati biasa dah lepas mati dah puluh-puluh tahun, semua dah hancur dah. Kalau jenazah orang mati biasa, kalau ada petulang sikit-sikit dia. Tapi ini adalah jenazah para sahabat yang mati syahid, walaupun dah lepas lama mati, tapi jasad mereka seperti ketika timbul naik tu seperti orang yang baru mati, darah pun masih mengalir keluar lagi. Itu menunjuk kata, mendalil kata jenazah para sahabat yang mati syahid itu tak akan hancur sampai ke hari kiamat. Maka Allah SWT juga ada sebut dalam Quran, orang yang mati syahid itu di sisi Allah SWT seperti orang yang tidak mati. Maka kerajaan semasa itu dah dikumpulkan jenazah semua ke satu tempat di dalam pagar di depan kita pada sekarang. Maka di dalam pagar di depan kita pada sekarang ni kan 70 orang, bukan satu liang satu orang, semua 70 liang 70 tempat. Tapi ada dua tempat, dua liang saja. Liang yang dekat dengan kita ni satu kan, dan juga liang yang depan yang ada batu di depan tu satu. Jadi dua. Yang depan dengan yang ni, dua ni. Yang di depan dia sediakan liang yang besar, sediakan untuk 3 orang. Sayyidina Hamzah dan juga anak saudara Sayyidina Hamzah ataupun sepupu dengan Rasulullah, Abdullah bin Jahshin. Dan juga yang ketiga, orang yang pegang bendera ketika perang Uhud. Nama dia apa? Hadiah. Orang yang pegang bendera ketika perang Uhud. Kematian dia tu kan, tangan dua-dua belah dia putus. Kan? Dia ni kan apabila seorang kafir tengok dia pegang bendera, orang kafir itu ikutkan dia sampai ke boleh potong tangan sebelah dia pegang bendera. Apabila tangan dia putus tapi tangan dia sebelah lagi ada, dia sambung pula tangan bendera sebelah tangan lagi. Orang kafir itu ikutkan dia lagi sampai ke boleh potong pula tangan yang kedua pula. Dua-dua belah itu putus tapi dia kafir pula bendera itu dengan dada dia. Dan juga orang kafir itu ikutkan dia lagi sampai dia kena tikam di dada. Akhir sekali dia jatuh. Sebelum dia nak jatuh lupa bawah, datang sahabat lain datang sambut bendera itu. Tapi apabila sebelum dia nak mati, dia jatuh di bawah kan. Sebelum dia nak mati, dia sangat malu kepada Rasulullah. Sebab apa? Tak boleh nak jaga bendera Islam sampai ke akhir sudah perang. Dan dia sangat malu kepada Rasulullah. Maka macam mana dia buat pun dia sangat malu. Dia ambil pasir itu comor di muka dia. Jadi apabila selesai perang, Rasulullah cari mana dia ni? Mana dia ni orang pegang bendera ni? Tak jumpa. Mana dia ni? Tiba-tiba apabila sapuh muka para sahabat semua baru jumpa, inilah dia. Siapa orang tu? Dia pada asalnya ahli Mekah. Dia pada asal ahli Mekah, dan juga dia ketika dia duduk di Mekah, dia adalah sebagai jutawan. Orang yang paling kaya dalam kota Mekah. Dia nak apa pun dia akan dapat. Abdul Rahman bin Auf. Tak betul lagi. Dia ni, kalaulah dia tu orang yang wajah dia tu boleh dikatakan handsome juga. Wajah dia nak dekat-dekat sama-sama dengan Rasulullah. Ada. Dia? Apa? Tak urut apa. Nanti kisah dia tak sudah lagi. Sebelum Rasulullah nak mari sampai di Madinah, Rasulullah hantar dia dululah untuk pergi ke Madinah. Kan, ketika Rasulullah duduk di Mekah, tapi dah ada orang Islam duduk di Madinah. Tapi Rasulullah hantar dia ni lah pergi di Madinah supaya mengajar Al-Quran ahli Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas.
Belum lagi. Dekat-dekat dah tapi. Dia ada buat. Ada lelaki tawah. Ada Dia apa? Dia huruf M depan. Huruf M. Mim. Muaz. Muaz bin tak betul lagi. Muawiyah ke? Bukan. Muawiyah tak masuk Islam lagi semasa perang Uhud tu. Siapa orang ni? Maka kematian dia tu kan, kain kapan dia tak cukup. Sebenarnya dia orang jutawan kan. Apabila dia masuk Islam, dia hijrah mari di Madinah kan. Apabila Rasulullah hijrah sampai di Madinah, jumpa dengan dia, Rasulullah mengalir air mata. Sebab kehidupan dia di Madinah tak sama dia duduk di Mekah. Dia duduk di Mekah, dia pakai baju yang harga mahal, baju labuh kan. Dan juga dia pakai minyak wangi yang bau sangat wangi. Kerana dia apabila dia pernah duduk di sini, dia berjalan pergi tempat lain, orang yang berjalan duduk di tempat dia tahu kata ini adalah bekasan tempat yang dia duduk. Apabila Rasulullah jumpakan dia di Madinah, pakai baju jarik-jarik. Dan juga pada asalnya orang yang pipi macam orang gemuk kan. Apabila Rasulullah jumpakan dia di Madinah, pipi dia kepek macam orang kurus tak cukup nak makan. Siapa orang? Dan juga kain nak kapan, apabila mati kain tak nak kapan dia tak cukup. Tudung kepala nampak kaki kan. Famous. Tapi dia ingat nama. Huruf mim di depan, huruf ba di belakang. Mus'ab. Mus'ab bin Mus'ab bin Umair. Betul, Mus'ab bin Umair. Nanti saya bagi hadiah insya-Allah. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Jadi tiga-tiga orangnya semua di situ, di depan tu. Jadi yang lebih lagi di sini. Semua yang lebih lagi semua yang dekat ada. Maka insya-Allah kita nak bagi salam dan juga berdoa. Bagi salam semua, ikutkan saya dulu ya. Bagi salam dan berdoa semua, ikutkan saya dulu. Maka apabila selepas pada ikut saya, kita nak buat sendiri pun boleh insya-Allah. Tapi yang pentingnya ketika kita buat sendiri itu jangan minta sama sekali kepada ahli kubur. Minta kepada Allah SWT supaya syafaat kepada ahli kubur. Dan insya-Allah. Nak pergi sana. Oh, itulah bukit rumah. Jabal Ainain, Jabal Rumah. Atau jihad muhim. Tiga orang. Yang Hamzah. Hamzah nak wani ya.
Jabal Rumman. Jabal Rumah. Rumman pula. Salam. Maka berakhirlah ziarah kami di Madinah pada hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal.